sejahtera sentiasa. Okey. Juga mungkin buat para penonton yang sedang menonton bersama kita melalui secara langsung di Facebook PKPM dan juga PMG Kebangsaan. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan untuk slot Megatalk yang ketiga sejak PMGK ni bermula semalam dan saya kira adik-adik mahasiswa dan mahasiswi masih bersemangat dan juga tidak sabar mahu mendengarkan perkongsian yang akan diberikan oleh para panelis yang kita bawakan khas yang memang bukan calang-calang mereka ini. Okey. Pertamanya saya memperkenalkan diri saya dahululah. Nama saya Nurul Husna binti Mes Yassin. Saya merupakan penolong Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia atau PKPM. Dan kini saya merupakan mahasiswa ijazah sarjana dalam bidang pelajar Islam di UiTM Shah Alam. Okay, so saya di sini selaku moderator atau peneraja acara anda pada hari ini, dan hari ini kita membawakan satu topik yang mungkin adik-adik mahasiswa-mahasiswi pernah mendengarnya atau mungkin belum pernah lagi mendengar, tapi kita sama-sama akan dengarkanlah kupasan yang akan dibawa oleh panelis kita, iaitu tajuk kita mahasiswa dan perpaduan bangsa. Okey, bersama saya pada hari ini ada dua orang panelis, iaitu yang pertama saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Saudara Muhammad Fazrul bin Muhammad Saleh. Beliau merupakan Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM, dan beliau merupakan anak kelahiran Kamunting, Perak, dan beliau telah menerima pendidikan awal sekolah dan sekolah rendah hingga sekolah menengah di kampung halaman beliau lah. Dan beliau merupakan graduan sarjana muda sejarah dan ketamadunan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan seterusnya beliau telah melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang sains sosial dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Okay, kemudian beliau memang telah lama bergerak aktif lah dalam kegiatan keilmuan dan kemasyarakatan sejak zaman mahasiswa, yang mana beliau juga merupakan mantan Presiden PKPM semasa sesi 2014 dan 2015, dan kini beliau berkhidmat sepenuh masa lah sebagai Setiausaha Agung ABIM dan juga Ketua Eksekutif Sekretariat ABIM Pusat yang terletak di Taman Cemerlang, Kuala Lumpur. Dan beliau telah menghasilkan beberapa buah buku yang diterbitkan oleh PKPM, iaitu buku Bitara. Kalau ada yang belum beli, boleh beli, dapatkan buku tersebut. Dan juga beberapa buku terjemahan yang telah memenangi beberapa anugerah. Dan untuk pengetahuan adik-adik juga, Saudara Fazil juga semasa beliau sebagai Presiden PKPM, beliau yang telah mengasaskan program membaca atau bedah buku yang kita panggil sebagai bibliofilia, yang kini memang kita aktivis-aktivis PKPM kita gerakkan secara aktif lah di kampus-kampus. Okay, kemudian itu adalah sedikit sebanyak latar belakang untuk panelis kita yang pertama. Seterusnya saya perkenalkan panelis kita yang kedua, iaitu Saudara Nathaniel Tan. Beliau merupakan seorang perunding yang pakar dalam komunikasi berkesan dan tinjauan persepsi masyarakat, dan juga merupakan kolumnis akhbar The Star, aktivis dan konsultan projek wawasan rakyat atau POWER, yang mana projek wawasan rakyat ini adalah sebuah gerakan yang berteraskan beliau yang memperjuangkan pengutamaan prinsip first, demokrasi dan perpaduan. Dan beliau merupakan graduan A-level dari Sanua University, dan seterusnya beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Harvard dalam bidang pengajian penumpuan khusus dalam kajian keamanan dan konflik. Dan beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku berkaitan dengan isu keagamaan dan politik di Malaysia lah. Okay, so itu hanyalah sekadar ringkasan latar belakang kedua-dua panelis yang kita bawakan pada hari ini. Memang seperti yang saya ceritakan tadi, memang bukan calang-calang latar belakang mereka, jadi saya mengharapkan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Perkampungan Menara Gading Kebangsaan dapat mengambil peluang ini dengan sebaiknya untuk bertanyakan soalan atau mungkin untuk mendapatkan penjelasan yang selama ini memang ingin didapatkan daripada para panelis kita. Okey, jadinya sebagai pendahuluan kita berbalik kepada tajuk bicara kita pada hari ini, iaitu mahasiswa dan perpaduan bangsa. Jadinya bila kita sebut tentang perpaduan bangsa ini, ia sebenarnya simbolik dan sangat sinonimlah dengan negara kita Malaysia, sebab kita sebenarnya sebuah negara yang terdiri daripada rakyat pelbagai kaum dan agama. Namun saya buka ruang perbincangan ini dalam konteks yang terbuka supaya
percambahan daripada perbincangan ini dapat kita termakan dalam tafsiran yang pelbagai, yang sebab terma perpaduan ini ialah luas, dia boleh ditafsirkan dalam konteks yang luas dan pelbagai lah. Sebab kita lihat kalau kita melalui sejarah lah, Malaysia kita memang telah menjalankan pelbagai usaha pembangunan bangsa dan perpaduan kaum ni sejak dari merdeka lagi, dari tahun 1957 sehinggalah kini kan, tahun 2021. Dan malahan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, kita memang telah menyaksikan bagaimana tanah Melayu pada masa itu didatangi oleh pedagang-pedagang dan pelombong-pelombong dari luar yang memang menjadikan negara kita yang sekarang ini kita lihat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Kemudian bila kita sebut juga tentang perpaduan bangsa ini, untuk konteks yang terkini, untuk zaman moden ini, ia telah diterjemahkan dalam istilah yang disebutkan sebagai bangsa Malaysia. Yang pertama kali diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991 lah, yang pada ketika itu beliau bawakan sebahagian daripada Matlamat Kawasan 2020 yang beliau telah bawakan pada masa itu, iaitu mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. Itu adalah matlamat dalam Matlamat Kawasan 2020 yang beliau bawakan. Dan menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, bangsa Malaysia ini ditarifkan sebagai kewarganegaraan pertama dan kepentingannya terhadap Malaysia dalam keseluruhan pembangunan, dan dianggap sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah perpaduan yang telah sekian lama membelenggu negara kita. Tetapi suka untuk saya kongsikan satu kenyataan yang saya temuilah, saya petik daripada seorang penyelidik sejarah dan penulis dari Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, iaitu Puan Zahra Sulaiman. Dalam temu duga beliau bersama Berita Harian, beliau ada menyebut tentang bagaimana penyatuan berdasarkan konsep bangsa Malaysia ini hanya akan mengakibatkan setiap kaum yang berbilang, setiap daripada kaum yang berbilang ini akan hilang identiti, dan sebaliknya penggunaan yang tepat ialah rakyat Malaysia. Akhirnya beliau menolaklah istilah bangsa Malaysia digunakan ini. Dan akhirnya kerana menurut beliau juga jika kita lihat kepada Amerika Syarikat, mereka tidak merujuk kepada diri mereka sebagai the American race atau bangsa Amerika. Sebaliknya, mereka merujuk kepada diri mereka sebagai the American ataupun rakyat Amerika. Okay, so dan menurut beliau juga sebab bangsa Malaysia ini akan mengakibatkan sejarah setiap kaum ini yang telah berusia ribuan tahun lamanya akan menghilang. Ini menurut beliau lah. Dan menariknya sekarang ni kita bawakan panelis daripada ABIM sendiri, kerana semasa ini ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia sendiri telah sedang menggagaskan satu tema gagasan kosmopolitik Islam sebagai asas kepada pembinaan bangsa Malaysia, yang ia diperkenalkan oleh Presiden ABIM, Saudara Faisal Abdul Aziz, semasa Perhimpunan Agung ABIM yang ke-49 pada tahun lalu. Dan juga saya telah membaca artikel yang telah ditulis oleh Saudara Nat dalam kolom akhbar di Star, yang mana beliau menyokong gagasan bangsa Malaysia yang diangkat dan dibawa oleh ABIM ini. Kemudian, so seterusnya saya masuk pada soalan kepada panelis yang pertama, iaitu Saudara Fazil Saleh. Terma bangsa Malaysia ini dikatakan sebagai sebuah idea yang retorik dan agak mustahil untuk dapat dicapai. Namun, mengapa di peringkat ABIM percaya bahawa ia mampu dimanifestasikan untuk menjadi realiti, mampu dicapai. Dan dalam soalan saya rangkumkan ada 2-3 soalan dalam satu soalan ini. Mungkin sebab kita pun kesetukan masa, so saya just rangkumkan sekali lah. Itu pertamanya, mengapa ABIM percaya bahawa bangsa Malaysia ini dah mampu dimanifestasikan, dan setakat ini bagaimana penerimaan masyarakat semasa dengan idea baru yang dibawa oleh ABIM ini, dan bagaimana ABIM menangani persepsinya pelbagai daripada masyarakat ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Dari pengacara Adinda Husna,
yang kami hormati, kami sayangi, kami kagumi kekanda kita, saudara Nathaniel Tan dan pimpinan PKPIM, semua adik-adik yang terlibat dalam program pada hari ini. Rasanya dari semalam kan? Alhamdulillah. Sebelum pergi lanjut kepada soalan tu, sikit je lah ya. Saya sebenarnya cemburu dengan adik-adik. Cemburu kerana waktu kami mula-mula nak melangkah kaki ke alam universiti, kita tidak punya pendedahan semacam mana yang adik-adik peroleh. Ya. Jadi masuk universiti tu, kita tak tahu sebab apa masuk. Sebab orang lain masuk universiti, kita pun masuk juga lah. Sebab mungkin result kita okey sikit kan. Saya dulu sekolah skema lah. Jadi semua skema di sekolah. Tapi tidaklah terlalu skema macam orang lain. Ada sekolah yang lebih skema lagi kan. So, study, masuk universiti nak study juga kan. Terbawa-bawa macam di sekolah dan sebagainya. Jadi bila masuk universiti tu kita terkapai-kapai. Apa nak buat dia? Rasa macam pergi sekolah. Pergi kelas, balik, buat assignment, begitu kan. Sebab itu, saya sebutkan kepada adik-adik waktu kami ketika masih lagi lepasan sekolah nak masuk ke alam universiti, kami terkapai-kapai, tak ada panduan, tak ada pedoman, tidak diberi pendedahan. Tapi adik-adik ada PMG, ada Perkampungan Menara Gading. Dan Perkampungan Menara Gading saya boleh sebutkan sebagai suatu yang sangat berbeza hasil dan kualiti adik-adik yang mengikuti program ini dengan yang tidak mengikuti. Kalau saya ada sedikit kemahiran di sana sini, ada kelebihan di sana sini, saya fikir rugi sebab saya tak dapat benda itu sejak awal sebagaimana yang adik-adik dapatkan. Sarah, terima kasih atas undangan secara Nat yang saya sebutkan tadi. Yang kami kagum daripada sekian lama akhirnya boleh bersua dan juga jadi kawan lah ya, sentiasa memberikan pedoman kepada kita. Adik-adik, ini suatu perkara penting untuk kita bahaskan, walaupun mungkin dalam kalangan kita memikirkan apakah relevan nak bercakap pasal benda ni kan. Memang relevan. Saya selalu sebut kepada, saya pernah jadi Presiden PKPM juga, pernah diberikan tanggungjawab itu. Paling tidak ada 3 perkara adik-adik harus dapatkan dalam PKPM ini. Pertama adalah budaya keilmuannya. Budaya baca buku, diskusi, wacana ilmiah. Ini mempersiapkan kita ni. Kita bukan nak jadi orang biasa-biasa kan. Kita mempersiap diri untuk jadi seorang yang besar, yang punya peranan penting pada masa depan. Perkara kedua adalah tentang kepimpinan. Memahami kepimpinan. Perkara ketiga tentang jiwa peduli. Jadi ada banyak perkara yang harus ditanamkan, harus disedarkan sejak awal. Sejak adik-adik school leavers nak langkah ke universiti, harus berfikir besar, meluaskan horizon berfikir. Ya, kerana ini akan menentukan jalan adik satu masa nanti. Baik, balik kepada persoalan tadi. Bercakap soal bangsa Malaysia, panjang perbincangannya. Sembang kalau dengan Encik Nathaniel Tan tu mungkin 5 hari 5 malam tak selesai perbincangan kan. Tapi nak disebutkan di sini bahawa pertama sekali yang disebut sebagai bangsa Malaysia adalah suatu yang possible, yang boleh diciptakan, yang boleh berlaku, yang tidak ada masalah untuk berlaku pun. Malah ia adalah penyelesaian penting bagi negara kita. Saudara, dari mana hujah yang kita nak dapatkan daripada pernyataan saya tadi? Saya sebut dia satu yang penting, dia boleh dibuat, dia possible. So, kalau nak kata kita ini lahir dalam bangsa-bangsa yang tertentu, iya, betul. Secara saya lahir dalam kalangan bangsa Melayu, isteri saya etnik Iban. Anak-anak entah tukar-tukar. Ada yang nak letak Melayu, okey, rasa anak akan datang kita letak Iban dalam surat beranak pun jadi Iban lah dia. Kalau benda tu boleh berlaku, takkan bangsa Malaysia tak boleh berlaku ya. Maksudnya penamaan etnik, so-called yang kita sebut sebagai bangsa ya, itu sebenarnya dibikin atau dibentuk dengan pelbagai faktor, tidak semata-mata genetik. Tidak semata-mata genetik. Saya belajar sejarah, kalau kita melihat sendiri yang disebut sebagai bangsa Melayu itu terdiri dari pelbagai etnik, tapi ada nilai yang merangkum aspek sosio-budaya yang mempunyai persamaan tertentu. Akhirnya mereka setuju secara konsensus untuk dirangkumkan kelompok ini namanya
Melayu. Sama juga Cina. Saya duduk di Sarawak, ada orang Sarawak kat sini kan. Kalau kita tinggal di Sarawak, saya selalu sebutkan cerita ni. Kami ramai kawan-kawan Cina di Sarawak. Bila kita jumpa, waktu zaman sebelum PKP dulu, kita jumpa makan di kedai makan dan sebagainya. Ada dua orang kawan saya ni, seorang dua-dua Cina. Muka lebih kurang macam, muka macam Melayu. Muka Cina lah ya. So, bila mereka bertemu, mereka bercakap, satu dengan yang lain, bercakap dua orang Cina dia, bercakap bahasa Melayu Sarawak. Dah gedek pakai sokok, nampak Melayu lah. So, jadi bila saya datang, saya tanya, kena kita orang tu, kelakar Melayu tu, kena si kelakar dalam bahasa Cina kan, bahasa Mandarin. Saya orang Cina, tapi saya ni Hakka. Kawan saya seorang lagi ni, dia orang Cina juga kan, tapi dia itu Fuchao. Saudara, bahasa di rumah berbeza. Seorang sekolah Inggeris, seorang sekolah English medium. Jadi, apalagilah ruang untuk mereka berbicara bahasa Cina dan juga sub-sub bahasa dalam Cina itu tak dapat menampung medium perbincangan perhubungan itu, maka mereka gunakan bahasa Melayu, dan Melayu Sarawak lebih dominan di Sarawak. Jadi sekarang nak sebutkan bahawa Cina juga ada banyak etnik dan banyak sub-etnik. So kalau saya pergi ke Sarawak, saya kajian Borneo, saya punya master. Jadi saya ada sikit pengalaman di Borneo, khasnya Sarawak, Sabah, Brunei dan Kalimantan. Saya dah pergi semua tempat di sana, dan saya boleh katakan ada etnik-etnik tertentu, barangkali ada dalam kalangan kita di sini, orang Sabah ke orang Sarawak kan, yang diciptakan etnik itu secara konsensus politik dan konsensus sosial. Maksudnya aspek politik dan pentadbiran telah mencipta nama bangsa tersebut. Asalnya tak ada. Contoh orang Melanau, Melanau Mukah, Melanau Oyak, Melanau Matudaro, Melanau Pulau Beruit, Melanau Igan, Melanau apa lagi? Ada lagi saya tak sebut. Melanau ini kalau bercakap, mungkin ada orang Melanau dalam peserta kita kan. Kalau bercakap satu dengan lain, Melanau Mukah cakap dengan Melanau Oyak, atau Melanau Mukah cakap dengan Melanau Matudaro. Bercakap macam ayam dengan itik. Saling tidak faham bahasanya, tapi Melanau. Persoalannya kenapa namanya Melanau? Kerana secara politik dan pengurusan, waktu dulu pemimpin di Sarawak telah menggabungkan seluruh etnik ini untuk dijadikan Melanau secara kelompok yang orang kata apa, dalam lokasi geografi yang hampir dekat-dekat ya. Jadi untuk membesarkan satu kelompok yang asalnya sub-etnik yang kecil-kecil itu jadi satu yang besar. Jadi saudara, kalau itu boleh berlaku, orang Kadazan, saya tambah orang Sabah. Orang Kadazan dusun. Kadazan kan kita sebut, kalau sebut nama etnik itu adalah disebut nama Kadazan. Sedangkan Kadazan adalah salah satu offshoot, pecahan daripada dusun. Kenapa tak dinamakan dusun yang di Penampang itu, tapi dinamakan Kadazan? Kerana secara politik dan pengurusan mereka telah menamakan diri mereka dan menciptakan satu kelompok yang dinamakan sebagai bangsa Kadazan. Jadi sekarang nak diceritakan bahawa sebenarnya pembinaan bangsa Malaysia bukan suatu yang mustahil. Tinggal lagi bagaimana kita membentuk dan apa tujuan kita bentuk yang dinamakan bangsa Malaysia. Itu perkara pertama, hujah pertama. Hujah kedua, kenapa nak buat bangsa Malaysia ni kan? Tak cukup ke bangsa yang ada ni? Kerana kita 60 tahun lebih kita merdeka sebagai Malaysia kan, dan sebagai sebuah negara bangsa selepas penjajahan British. Ironinya, permasalahan berkait dengan perpaduan kaum tak selesai. Kenapa tak selesai? Kadang-kadang kita tengok isu-isu yang ada di dalam media sosial ataupun media massa kan, ada je isu gaduh antara etnik ni. Apa-apa isunya sebenarnya? Dan dalam masa yang sama berlaku tuduh-menuduh, tunding-menunding jari kan. Ni orang Melayu kata orang bukan Melayu, orang bukan Melayu kata orang Melayu, orang Islam kata orang bukan Islam, orang bukan Islam kata orang Islam. Berlaku pertelagahan itu atas sebab prejudis, tak dapat maklumat yang betul. Kadang-kadang ada orang yang nakal. Yang nakal ni, jahat ni memang ada. Memang sengaja menciptakan perkara itu. Dan orang lain terikut. Sedangkan kita hidup biasa, aman, damai dan sebagainya. Kerana itu, harus ada kesepaduan, kesepakatan, nilai-nilai yang boleh kita angkat bersama dan perjuangkan secara bersama. Itu sebabnya kita nak wujudkan bangsa Malaysia.
perpaduan dalam kalangan warga di dalam sesuatu negara adalah suatu yang ultimate, yang sangat penting. Ia orang kata apa, akan menentukan di mana hala tuju negara dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, pembangunan negara, masa depan dan sebagainya. Baik saudara, kita tak nak jadi macam negara lain yang berbunuh satu dengan lain atas sebab salah faham tertentu sahaja. Dan alhamdulillah di Malaysia boleh kita katakan setelah 6 dekad ini tidak berlaku banyak sangat isu, walaupun ada isu-isu berlaku. Perkara ketika saya nak sebutkan tentang bangsa Malaysia, apakah penerimaan orang ramai? Sebenarnya orang Malaysia ni sangat mudah tersentuh dengan perkara-perkara yang baik yang dibuat secara bersama. Walaupun kita pakai kacamata kaum, tak ada masalah. Pernah tengok tak isu viral di media sosial, atau kalau kita cakap tentang perpaduan, gambar-gambar yang diwujudkan tentang perpaduan, orang duduk bersama, makan bersama, harmoni, gelak tawa bersama, kan, membantu satu dengan yang lain. Orang Islam bantu orang keluarga bukan Islam dalam pandemik. Orang Cina bantu menguruskan aspek-aspek tertentu bagi jiran dia yang bukan Cina, yang bukan daripada kaumnya sendiri. Benda-benda tu membuatkan kita tersentuh, dan kita ni mudah sangat tersentuh. Baik yang benda baik dan benda yang tak baik lah ya. Benda baik dan benda tak baik. Bagaimana penerimaan? Secara buktinya nyata di depan kita, nanti saudara Nathan akan cerita lebih lanjut. Dan semalam usaha yang sangat baik, saudara Nathan sebagai anchor dan kawan-kawan kita juga buat satu program, dan program itu dah berlangsung pun. Ia adalah salah satu daripada banyak program lain. Penerimaan cukup luar biasa. Sebenarnya ada Derma Kilat Rakyat, projek Bangsa Malaysia untuk membantu masyarakat Malaysia yang sedang sukar sekarang ini menghadapi COVID-19 dan sebagainya. Saya banyak lagi saya nak sebutkan, tapi saya fikir cukup sekadar ini. Saya nak bagi tahu bahawa rakyat Malaysia yang ikhlas, yang jujur, yang punya hati nurani akan sambut dan sahut wacana Bangsa Malaysia, dan yang kita sebutkan sebagai pembinaan Bangsa Malaysia akan jadi satu kenyataan. Dan itu sedang disaksikan oleh kita bersama. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Saudara Fazril. Jadi tadi Saudara Fazril sudah sebutkan mengapa Bangsa Malaysia ini masih sangat relevan untuk terus diangkat di Malaysia. Seterusnya saya lanjutkan persoalan pada Saudara Nathaniel. Okay, tadi Saudara Fazril ada sebutkan tentang bagaimana penerimaan masyarakat Malaysia terhadap gagasan Bangsa Malaysia ini. Jadi mungkin Saudara Nat boleh terangkan yang lebih lanjutlah bagaimana dengan tahap kesediaan dan penerimaan masyarakat ini, dan tentunya terdapat berbagai cabaran lainlah yang perlu dihadapi, bukan sahaja di peringkat masyarakat itu sendiri, tetapi apabila ia melibatkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, malahan bila ia dilihat dalam neraca politik jugalah agak sukar untuk memungkinkan gagasan Bangsa Malaysia ini dapat dijayakan. Mungkin Saudara Nat boleh huraikan yang lebih lanjut, dipersilakan. Terima kasih banyak saudari pengacara. Salam sejahtera, salam Bangsa Malaysia. Juga kepada panelis rakan yang saya kasihi, Saudara Fazril, rakan seperjuangan, sahabat lama, always good to see you. Terima kasih atas jemputan, dapat atas peluang untuk bersama rakan-rakan pada hari ini. Okey, kita masuk kepada topik. Dari segi cabaran dan sensitiviti, antaranya yang paling kerap kita dengar, semalam saya ada meeting, ada ramai orang pemimpin-pemimpin, mereka ulang perkara ni, kata, oh Nat, ini kalau you cakap benda Bangsa Malaysia ni, orang akan rasa you nak melarutkan bangsa mereka, melarutkan identiti bangsa mereka. Ini satu respons yang cukup sering kita dapat. So yang penting kita harus tekankan adalah identiti bangsa Malaysia ini memang tidak melarutkan identiti apa-apa identiti lain. Sebagai contoh, saya seorang Malaysia, saya seorang Cina, saya seorang anak, saya seorang abang, saya seorang tamantun, saya peminat muzik dan sebagainya, saya suka makan ini itu. Kita ada banyak identiti yang wujud pada masa yang sama sekaligus, ya. So Bangsa Malaysia adalah satu daripada identiti ini. Dan identiti ini dia pentingnya dari segi how we think of ourselves. Apakah bagaimana kita pandang diri kita sebagai community. Kalau kita lihat kalau kita fikirkan kita sebagai Melayu, Cina dan sebagainya, pendekatan kita terhadap penyelesaian masalah
sosial, dia ada satu jenis. Kalau kita fikirkan kita sebagai satu komuniti keseluruhan, satu identiti, pendekatannya berlain. Okay, so saya menjawab sikit soal isu-isu sensitif. Saya tak perlulah describe banyak-banyak, kita semua sudah tahu. Ada banyak dulu Jawi, UEC, kalimah Allah, sebagainya, banyaklah isu sensitif. Saya nak mengupas sikit berkenaan fenomena yang kita boleh observe lah bila benda-benda ini berlaku. Bila isu-isu ini dimainkan, biasanya kita nampak ada spektrum. Contohlah, satu contoh, kalau isu ini melibatkan Melayu dan Cina, kita nampaknya ada yang ultra Melayu di satu hujung, yang ultra Cina di satu hujung. Dan kita lihat dari segi pusat gravity, biasanya ini yang dapat perhatian yang paling besar. Right? Mereka yang paling bising, yang paling daur media dan sebagainya. Tapi mungkin akhirnya yang ultra ni mungkin 10% dengan 10%. Yang di tengah-tengah mungkin 80%. Tak pastilah 20, 60, tak pasti. Tapi saya rasa pada hemat saya tak ada statistik banyak, tapi pada hemat saya yang 60% dekat tengah itu mungkin yang majority. 60, 70, 80%. Yang lebih sederhana, moderate, tak termakan sangat dengan isu-isu yang lebih menekankan keamanan, harmoni dan sebagainya. Tapi suara mereka tak banyak keluar di media. Yang banyak keluar adalah yang ultra. So antara usaha kita di Projek Bangsa Malaysia untuk membawa suara moderate dan tengah ini agak penting. Dan dari segi penyelesaian isu-isu sensitif, dalam pengalaman kita yang kita buat kerja dalam bidang ni, kita nampak saya agak confident kalau mana-mana isu, at least dalam 90-95% kes-kes boleh diselesaikan dengan cukup okey lah. Kita memang ada banyak isu, ada banyak pandangan yang berbeza. Ia ni bukan isu remeh-temeh, ia memang isu yang benar. Tapi dari segi pendekatan, dari segi bagaimana kita nak menangani isu-isu ni, biasanya kita lihat kepada hasrat, kepada konteks. Kalau orang yang memperjuangkan isu-isu ini, dia ada kepentingan sendiri, kepentingan politik dan sebagainya, dia akan satu lain macam. Tapi kalau niat dia ikhlas, kalau niat dia adalah benar nak memperjuangkan nasib rakyat, memperjuangkan keadilan dan sebagainya, dia memang lain macam pula. Dari pengalaman kita, orang yang berniat baik ni, seperti rakan-rakan kita di ABM dan sebagainya, asalkan niatnya baik, bila kita duduk bawa bersama, berdialog, kita boleh menghasilkan satu solusi dan mungkin tidak memuaskan hati 100%, tapi sekali lagi saya rasa 60 hingga 90% boleh puas hati dengan penyelesaian yang dibawa. Okey, so soalan kedua nanti mungkin saya panjang sikit, so jadi soalan satu saya buat pendek sikit. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Nat. Menarik bagaimana saudara Nat menekankan tentang identiti, ialah bagaimana how we think about ourselves instead of berdasarkan kepada kaum atau agama itu sendirilah. Dan untuk selesai untuk pusingan pertama, panelis kita telah bawakan dan jelaskan takrif dan prinsip hasrat pada perpaduan bangsa melalui idea Bangsa Malaysia inilah. Seterusnya kita masuk kepada pusingan kedua. Soalan berbalik pada panel kita pertama, saudara Fazril. Kita kembali kepada elemen mahasiswa itu sendiri. Selaras dengan objektif PMGK ini, kita ingin memfungsikan idealisme kepimpinan mahasiswa kita supaya dapat meneraju negara ke arah perpaduan dengan mewujudkan bangsa Malaysia ini. Jadi bagaimana golongan mahasiswa ini dapat berperanan dalam usaha murni perpaduan dan pembentukan bangsa Malaysia ini. Baik, terima kasih saudara Nat dan juga saudara Husna. Sebelum saya jawab soalan tadi, ada dua perkara saya nak clarify atau saya nak menentusahkan. Pertama adalah soal bila kita sebut bangsa Malaysia, sebagaimana yang Encik Nat sebutkan tadi, dia tidak berniat untuk melarutkan identiti, tapi dia memperkaya identiti. Dan tidak sedikit pun kita rasa malu ataupun rasa nak menyorokkan identiti etnik sedia ada. Sila berbangga dengan identiti etnik anda, sila berbangga dengan identiti keagamaan anda, sila berbangga dengan identiti tempat anda,
sila berbangga dengan identiti apa yang anda ada. Tapi rangkumkan segala kepelbagaian ini untuk satu tujuan yang sama, untuk negara kita, untuk kebaikan bersama. Itu perkara pertama perlu dijelaskan. Perkara kedua, kalau orang kata, macam mana kalau kita nak jadi bangsa Malaysia, nanti dalam surat beranak kita semua jadi bangsa itu Malaysia. Kan? Anak saya baru lahir 4 Jun lepas. 4 Jun yang lalu anak saya baru lahir kan. Tapi tak buat surat beranak. Anak saya lahir 4 Jun lepas tapi belum buat surat beranak lagi sebab Jabatan Pendaftaran Negara tutup. Jadi kami memikirkan anak kami itu selalu, anak saya yang kedua tu, saya bergurau dengan orang Jabatan Pendaftaran. Waktu hantar borang tu kan, dia ada tulis bangsa itu kan. Bangsa. Saya pun tulis itu Malaysia. Memang kena marah, kena isi borang baru. So, jadi yang kita sebutkan sebagai bangsa, saya ingat kita kena tukar dan kami selalu dalam usaha advokasi dan lobby kita kepada pimpinan, dan itu diterima sebenarnya, itu diterima sedang dalam proses. Kemungkinan ke depan Jabatan Pendaftaran Negara akan tukar istilah bangsa itu kepada etnik. Jadi istilah yang lebih tepat adalah etnik, bukan bangsa. Bangsa sebagai nation, kita sebagai satu Malaysian kan, Malaysian nation, sebagai bangsa Malaysia, kita tetap dengan apa namanya konsep bangsa Malaysia, tapi etnik itu silakan berbangga dengan etnik masing-masing. Baik, macam mana mahasiswa nak terlibat, berperanan dan memastikan supaya agenda ini ke depan akan jadi suatu realisasi. Baik, saudara, bila bercakap pasal bangsa Malaysia, saudara harus tahu kalau apa-apa saja yang kita buat, program ke, satu gagasan ke, satu langkah penyelesaian, dia penting untuk ada branding. Betul tak? Bangsa Malaysia bukan benda baru kan? Tapi penting untuk ada branding. Dan selalu saya berguru dengan Encik Nathan. Encik Nat selalu sebut, saya selalu ingat prinsip beliau, bila kita sebut bangsa Malaysia, dia jangan didominasi oleh mana-mana pihak. Biar dia jadi satu brand yang dipakai secara bersama. Baru betul kita nak usaha ini usaha bersama. Walaupun kalau kita dengar ABIM membicarakan persoalan ini, ada pula grup nama dia Projek Bangsa Malaysia, Projek Wawasan Rakyat, bercakap soal bangsa Malaysia, silakan pakai branding itu. Tidak ada siapa pun yang akan claim apa namanya, dia panggil intellectual property, IP atas nama bangsa Malaysia. Sebab ini adalah sesuatu yang kita nak bangunkan secara bersama, kita nak penetrate, kita nak tembus ke dalam imajinasi setiap warga dan rakyat Malaysia. Kita ada peranan untuk bantu semua orang dan semua orang ada niat yang baik. Net sebut niat yang baik. Kerana itu, kata kunci bagi mahasiswa daripada sekarang untuk agenda besar ini pada masa depan. Kita yakin adik-adik yang ada dalam ni tak semata-mata nanti, walaupun mungkin baru lagi kan kita terlibat, baru dapat pendedahan, tapi yakinlah adik-adik ni ada potensi besar. Tak hanya nak jadi apa namanya pimpinan-pimpinan sektor tertentu, mungkin jadi pimpinan negara satu masa nanti. Itu yang kita hasratkan. Itu yang kami cuba lorongkan kepada adik-adik yang ada dalam program ini. Jadi kata kunci pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam niat, ikhlas dalam perhubungan. Sincere engagement perlu berlaku. Ada banyak isu yang berlaku. Bila isu panas berlaku, dan kami di ABIM, dan sama juga dengan adik-adik PKPM, saya dulu di PKPM juga, bila isu berlaku dalam negara, isu panas yang melibatkan hubungan antara kaum dan hubungan agama, tapi disebabkan kita ni ada hubungan ikhlas dengan rakan-rakan grup yang lain, grup bukan Melayu, grup bukan Islam, bila jadi satu-satu isu, mereka akan tanya kita dulu, kita jadi jambatan untuk menerangkan. Kita tak terus melompat, tak terus menyokong. Kadang-kadang kita ada sentimen kan, kalau isu-isu Melayu, isu-isu Islam, kita terus melompat padahal kita tak tahu apa isu sebenar. Ada orang pula yang rajin buat roadshow penerangan, tapi penerangan itu tidak diterangkan isu sebenar, dia hanya membawa sentimen tertentu. Tapi kadang-kadang ada isu yang real, saya tak nafikan, memang ada isu yang real, sebab dalam standan pisang tak semua baik, ada juga budak nakal dalam Malaysia ni kan. Tapi budak nakal tu, kata Encik Nat tadi, ada 10% di sana, ada 5% di sini, ada sikit sangat. Tapi dia orang yang dapat perhatian. Jadi, perkara pertama, ikhlas.
dalam niat dan juga engagement dalam libat urus dalam kita punya perhubungan. Perkara kedua, mahasiswa kena berfikir besar. Ya, saya tahu ada banyak tindakan-tindakan yang kadang-kadang bila ABIM ni jadi jambatan. Ya, ABIM sebagai sebuah pergerakan sosial, kita kawan dengan ramai orang dan banyak pihak. Dan banyak pihak nak sokongan kita. Tapi ada banyak isu yang kita tak boleh bagi sokongan secara direct sebab isu akan dimanipulasikan. Ya. Jadi dia akan jadi isu yang lain pula. Sebab itu, perkara kedua harus pandai strategi. Begitulah. So, jadi mahasiswa baca banyak lagi, belajar diskusi dan berangkat kepada satu lagi level untuk ada strategi. Daripada sekarang, adik-adik kena kawan dengan grup-grup lain. Kena kenal, cuba kenal. Saya orang ABIM. Saya akui, ABIM ada sistem pendidikan sendiri. Kita ada sekolah tadika sendiri, tadika Islam. Ada sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, masuk sekolah agama. Kemudian kita masuk universiti Islam. Coba bayangkan berapa kerat sangat kawan-kawan kita yang bukan Muslim, yang bukan Melayu. Walaupun saya tak nafikan itu baik, ya baik dalam sistem kita, tapi ada juga keburukannya, iaitu kita ada kebarangkalian kemungkinan untuk kita berpandang negatif ataupun pandangan kita sebab kita tak kenal. Itulah sifat manusia, sering memusuhi perkara yang dia tidak kenali. Perkara kedua, yang terakhir, yang ketiga, mahasiswa harus orang kata apa, mula untuk membina rangkaian yang saya sebutkan sebagai jaringan. PKPM adalah ruangnya luar biasa dari segi rangkaian, jaringan, itu dipasing daripada turun-temurun. Kita dah 60 tahun bertahan di Malaysia dalam keadaan PKPM itu tak punya apa-apa aset, kewangan, duit. Yang kita ada adalah jiwa-jiwa orang-orang yang bersungguh, yang ikhlas. Kerana itu kita bertahan selama 6 dekad. Tak semua organisasi boleh bertahan selama ini dengan tidak punya sokongan-sokongan apa. Government pun tak sokong. Saya dulu kaki demo PKPM, waktu zaman saya jadi PKPM punya presiden, sekupang pun tak dapat peruntukan. Kesian ya. Tapi kita, kalau hampa tak mau bagi, kita pun tak bulak duit hampa. Kita kata begitu. Menunjukkan kesungguhan, keberanian kita, dan insya-Allah kita boleh bertahan. 3 perkara saya dah sebutkan. Itu dulu untuk sesi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fazril. Jadi saya sebutkan kembali 3 perkara yang telah disebutkan, iaitu niat yang baik, ikhlas dalam niat, ikhlas dalam perhubungan dan libat urus. Yang kedua, mahasiswa perlu berfikir besar dan pandai berstrategi. Dan yang terakhir, perlu mula membina rangkaian dan jaringan sebagai mahasiswa. Seterusnya yang terakhir, saya soalan kepada Saudara Nat berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Saudara Fazril tadi. Mungkin Saudara Nat dapat kongsikan berkaitan dengan pendekatan atau platform yang boleh dimanfaatkan sebagai saluran yang wajar dalam usaha untuk mengangkat wawasan bangsa Malaysia ini dalam kalangan mahasiswa. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara. Terima kasih Fazil. Very good points. Okay, saya ini kaki main slideshow, so sorry. Tapi berkenaan soalan platform ini, this is my favorite question. Saya suka konsep, tapi saya lebih suka kepada action. So sedikit saya cuba buat secara cepat. Saudara-saudari boleh baca lah, saya tak perlu baca nanti lama sangat. Okay, biasanya kita terhad kepada NGO atau PO. PO saya pakai political organisation. Kalau siapa-siapa yang ingin memperjuangkan perubahan, biasanya terhad kepada, dia fikirkan kita terhad kepada ini berdua. So NGO biasanya baca sajalah. Dia, kalau ada banyak rakyat yang lemas, NGO ni macam lifeboat cuba selamatkan ya. PO, political organisation, dia lebih seperti kapal perang. Dia dibina untuk bergaduh antara satu sama lain. Tujuan asasnya memang bertanding. Tapi skop dia luas ya. Ini tak penting, saya skip. Tapi mungkin ada cara ketiga ya. Melangkaui paradigma NGO atau POO, iaitu NBO, Nation Building Organisation. Jadi projek Bangsa Malaysia ini yang kita memperjuangkan, kita cubakan membawa pendekatan ketiga, bukan parti ketiga, tapi pendekatan ketiga, Nation Building Organisation ya. So biasanya NGO dia suka suruh orang buat apa, biasanya dia jauh, biasanya kerajaan tak dengar langsung pun. Saya dah buat kerja ni 20 tahun,
memang saya boleh membuat kesimpulan kerajaan tak dengar. Itu spoiler alert. Kalau political organisation, biasanya dia selalu gaduh antara satu sama sendiri untuk nak buat apa. So kita di NBO ni, Nation Building Organisation, kita nak buat saja. Itu yang penting. Okay? That is the asas. Ada banyak lagi retorik. So dia macam ni, So inilah projek Bangsa Malaysia yang dibawa oleh pihak ABIM dan Power. Kita juga ada bawa konsep perjuangan berperingkat. This is a sequential activism. This is a rocket. Kalau rocket ke angkasa lepas, biasanya dia akan ada satu stage dia untuk bawa melepasi gravity. Lepas tu dia akan separate dan the second part will go on. Okay, so this is how we want to do. I'll just go through this briefly. Dia tak relevan sangat, tapi since you're here, okay. So for us, yang pendekatan yang kita memperjuangkan ini ada dua peringkat. Peringkat pertama adalah non-partisan atau post-political nation building. Kita nak membina VIP, kita bukan berpaksikan VIP, very important people, kita berpaksikan values, impact and policies. Dan kita nak bina bangsa ini dulu, baru ke stage 2. Right? So kita nak point A di mana kita ada sekarang, banyak hopelessness, helplessness, despair, rakyat kita nampak kelang kabut, berpecah belah. Right? Kita kena ke point B, ke point di mana semangat bangsa Malaysia ini membara dengan luas. Kalau kita berjaya membina semangat itu, berjaya memperjuangkan values, impact dan policies ini, kita mungkin boleh fikirkan peringkat kedua untuk bertanding dan memimpin kerajaan dan sebagainya. Okay, so this is our plan lah. This is the most important slide actually, but yeah. So dari sini yang kita lihat banyak orang suka rushing untuk bertanding tapi tak membina asas. So bertanding tanpa membina asas itu membawa kepada kegagalan. Okay, so khusus kepada projek Bangsa Malaysia ya, what do we actually do? So ini 3 produk kita, Rukun, Akar Umbi dan Manifesto. Ini berpaksikan values, impact dan policies. So, apabila saya pertama kali memberi persembahan ini, semua ini secara teori sajalah. Ini kita katakan apa yang kita akan buat. Tapi dengan besar hati saya boleh katakan sekarang kita boleh membicarakan apa yang kita sudah buat dalam konsep-konsep ini ya. So dalam untuk values kita sudah buat CD Dialog Bangsa Malaysia sudah berjalan. Untuk impact kita semalam buat live stream Demi Kilat Rakyat. Dan untuk policy dasar kita akan memperjuangkan satu brand yang bakal announce besok kalau semua jadi insyaAllah, Tindah. Okay, so ini satu contoh CD Dialog Bangsa Malaysia. Actually I can just show you the whole so in 1 month, 1 bulan kita buat 14. Ini cukup mengagumkan. So kita buat education, economy, wawasan orang asal, wawasan rakyat Sabah, wawasan mahasiswa, saudara Fahan ada sini, wawasan belia, kesihatan awam, orang Melayu, orang Cina, orang India, Sarawak dan Jumaat lepas agama. So we did a great job. This all thanks to Hamid who did all the help working out here. So but yeah. Ini yang kita buat. So ini adalah satu CD dialog di mana kita mencari pendapat orang lain. Kita tak nak buat satu pendekatan top down untuk mendefinisikan bangsa Malaysia. Kita nak minta semua lapisan masyarakat bagi pandangan. Apakah pada pandangan anda sebenarnya patut jadikan definisi bangsa Malaysia? Apakah nilai-nilai bersama yang patut dibawa? Okay. So ini yang kita buat semalam. 6 jam, RM100,000. So kira okey lah, not too bad. It's quite a Yalah, kita tak nak buat cakap saja, kita nak buat, kita nak ada action, kita nak ada impact. Dan yang stage seterusnya yang kita nak fokus adalah berkenaan situasi COVID. Yang kita buat semua fundraising dan sebagainya, we're just stopping the bleeding a little bit lah, tapi luka dia masih ada. So kita nak direct, kita nak prevent kelumpuhan sistem kesihatan di Lembah Kelang dan sebagainya. So ini akan jadi satu harapnya akan jadi satu projek yang cukup besar, mungkin paling besar. Saudara Fahan, Presiden PKM juga bersama kita dalam projek ini. So yalah, dari segi platform kita sudah sediakan. Just in case later, kalau siapa-siapa nak, semua kerja ini melibatkan tenaga kerja yang cukup luas lah. It's very difficult to do. It takes a lot of time, energy and effort.
dan kita perlukan tenaga kerja lah. Sekiranya saudara-saudari ingin tolong, ingin buat kerja, basically siapa-siapa yang pakar WhatsApp, pakar Google Drive sudah boleh lah, graphic design dan sebagainya, just take a screenshot, copy these numbers and get in touch. Okay, setakat itu. Terima kasih banyak. Saya I'll put the numbers in the Zoom chat. Thank you. Okay, terima kasih kepada Saudara Nek. Beliau telah tunjukkan apakah antara platform dan pendekatan yang telah digunakan untuk menjayakan gagasan bangsa Malaysia, dan untuk adik-adik yang berminat boleh terus hubungi Saudara Nek lah selepas habis daripada program ini. Okay, seterusnya tanpa membuang masa, kita lanjutkan kepada sesi soal jawab. Mungkin ada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kita yang ingin bertanyakan soalan, boleh bersuara atau mungkin boleh tuliskan di chat